Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا في تكوين ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati dan saya kasihi saf kepimpinan Masjid Karya Dukul, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan AJK Masjid, serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat dah? Lama tak jumpa dah. Alhamdulillah. Marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul semula. Kita dapat kumpul semula di dalam rumah Allah ini. Jadi alhamdulillah kita telah pun menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan seterusnya pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhab Asy-Syafi'i. Jadi pada pertemuan sebelum ini kita telah pun membincangkan berkenaan dengan kaitan antara fiqh dengan akidah, yang di mana kedua-duanya amat berkait rapat antara satu sama lain. Jadi kalau orang yang beriman itu orang yang ada akidah, dia adalah orang yang kena patuhi arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia kena buat, dan apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang dia kena tinggalkan. Jadi ada kaitan dah. Ada kaitan kalau kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak menyuruh apa-apa suruhannya, dia akan cakap ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya bila kita dengar tu, siapa lagi kalau bukan beriman? Kitalah yang beriman. Sebab tu kaitan tu. Kaitan antara fiqh dengan akidah. Sebab tu kita kena belajar akidah. Sebab tu kita kena belajar fiqh agar tidak terpesong, agar tidak tersimpang. Tauhid ni kena kukuhkan dulu. Kemudian barulah fiqh ni akan keluaran itu dalam bentuk lahiriah, itu akan terbinanya akidah yang mantap dan juga kehidupan yang mantap. Jadi insya-Allah pada malam ini tuan-tuan dan puan, kita akan pergi pula kepada bab yang seterusnya, iaitu bab fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Maknanya kalau kita tengok Islam ini, fiqh ini, fiqhnya apa maksudnya? Fiqh ini adalah setiap perbuatan mukallaf, apa-apa yang perbuatan mukallaf yang disandarkan hukumnya daripada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan qiyas dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok Islam ini amat komprehensif. Islam ini amat syumul. Kerana apa? Kerana ia merangkumi semua bahagian keperluan hidup kita. Cakaplah apa sekalipun, apa yang kita nak tahu, Islam ada ajar. Agama Islam ada mengajar bab berkenaan semua yang kita perlu tahu. Daripada kita bangun pagi sampai kita tidur, fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Apa-apa yang kita nak tahu, kita kena rujuk orang yang pakar. Macam kita sakit demam, kita pergi klinik, ada ubat demam dia. Ada ubat demam. Contoh kalau kita sakit selsema, kita pergi ambil ubat sesama dekat klinik. Macam tu juga dengan Islam ni. Kalau kita tidak tahu apa-apa,
Kita sakit berkenaan dengan apa, kita kena tanya dengan orang yang pakar. Kalau kita lemah bab taharah contohnya, kita tanya orang yang pandai bab taharah. Orang yang pandai, kita tak pandai sangat bab akidah, kita tanya kepada orang yang pakar akidah. Macam itulah juga kehidupan kita ni. Sebab tu dia merangkumi, fiqh Islam ini amat merangkumi semua kumpulan manusia. Tidak syak lagi bahawa kehidupan manusia ini merangkumi pelbagai aspek. Maknanya Islam ini bukannya semata-mata datang masjid sahaja. Islam ini bukannya sekadar datang ibadah, solat dan sebagainya. Maknanya hidup kita ni sekadar nak sembahyang. Bukan, Islam bukannya ajar begitu. Islam juga ada mengajarkan bab ekonomi, bab muamalat, macam mana kita berurus niaga dengan orang, macam mana kita berhubungan dengan orang. Islam ada ajar berkenaan tu. Islam juga ada ajar bab politik, bab politik, bab siasah. Jadi Islam ada mengajarkan tu. Bukannya sekadar kita duduk sembahyang saja, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sekadar untuk mengajar saja. Jadi kalau kita tengok, dan kebahagiaan mereka diperolehi dengan memelihara semua aspek tersebut melalui peraturan dan perundangan. Jadi kebahagiaan, kita bahagia tak kalau kita ikut suruhan Allah? Tentulah kita bahagia. Walaupun pada mulanya kita rasa berat, contohnya nak datang solat berjemaah, tetapi bila kita dah duduk di dalam masjid ini solat berjemaah, kita rasa tenang, kita rasa bahagia, kita macam rasa kita dah bebas daripada kesibukan dunia. Betul tak? Rasa tak sekarang ni? Rasa kan? Jadi kalau kita duduk, kalau kita paksa diri kita untuk datang solat berjemaah, dekat situlah kita berjihad. Kita berjihad untuk melawan nafsu kita. Dan sesudah kita sampai di dalam rumah Allah ini, kita rasa tenang beribadah. Kita dah tak ada sibuk dengan dunia dan sebagainya. Sebab itulah Islam ini datang. Islam ini datang memenuhi keperluan kehidupan manusia ni. Walaupun hati kita ni memberontak, nak minum arak, nak main judi dan sebagainya, tetapi Islam ini datang memenuhi keperluan manusia ni. Islam tahu manusia ni tahap mana, tahap mana dia punya akal dia tu, tahap mana dia punya nafsu dia tu. Oleh itu Islam datang, dia nak memandu kita. Memandu kita dengan apa? Dengan turunnya perintah Allah SWT. Dia melarang apa-apa perbuatan. Jadi dia melarang semua dia tu. Jadi untuk apa, tuan-tuan? Untuk kebahagiaan kita sebenarnya. Untuk kebahagiaan kita. Jadi oleh sebab fiqh Islam merupakan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya bagi menjaga kemaslahatan. Maknanya fiqh Islam ini adalah untuk menjaga ketenteraman awam. Islam ini bukan datang untuk dituju, dikhususkan kepada orang-orang tertentu sahaja. Bukannya kepada PM sahaja, bukan kepada ahli jemaah masjid sahaja, tetapi kepada semua manusia. Sebab tu kalau kita tengok kenapa ada orang yang anggap bahawa Islam ini adalah ekstrim. Curi je potong tangan, curi je potong tangan, zina je hukum bunuh. Tetapi dia tak nampak di sebalik hikmah dia tu. Hikmah sebab apa dilaksanakan hukuman tersebut? Sebenarnya adalah untuk menjaga kemaslahatan umum. Umum ini menjaga ketenteraman umum. Kalau tak diberikan hukuman tersebut, apakah yang akan berlaku? Zina akan berluasa, apa lagi? Pencuri akan berluasa dan akan meruntuhkan masyarakat setempat itu. Sebab tu pentingnya dia untuk menjaga maslahat. Contohnya, kita rasa sembahyang ni susah, sembahyang ni payah, kena bangun subuh dan sebagainya. Dia sebenarnya adalah untuk menjaga kemaslahatan kita, menjaga rohani kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Contohnya kalau kita nak pergi panjat gunung, kita sanggup nak tengok sunset, sunrise, sebelum subuh kita dah panjat bukit, kita dah panjat gunung. Jadi untuk apa? Untuk nampak cantik view tu. Jadi apatah lagi kalau kita datang ke rumah Allah pada waktu subuh ni, lagilah menarik. Lagi kita rasa udara tu sejuk, nyaman, lagi aman rasa dia. Itu pentingnya. Itu pentingnya untuk menjaga kemaslahatan.
untuk menjaga maqasid syariah. Maqasid syariah ini adalah dia adalah menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga diri, menjaga jiwa. Itu sebabnya pentingnya Islam ini melengkapi semua keperluan manusia. Dia nak menjaga agama kita. Agama kita ni kena jaga. Kalau orang nak memberontak ataupun orang mengatakan bab berkenaan agama kita ni, kita kena tentang, kita kena dakwa dia. Sebab tu pentingnya bila orang kata agama kita ni buruk dan sebagainya, ada orang yang caci Nabi Muhammad SAW, kita kena protect. Kita kena backup Nabi kita. Sebab tu kena jaga agama. Sebab itu diwujudkan Allah SWT menurunkan supaya kita bersembahyang, menunaikan zakat, berpuasa, menunaikan haji dan sebagainya. Itu menjaga agama. Menjaga harta sebab tu dihukumkan potong tangan ke atas orang yang mencuri. Sebab apa? Nak menjaga harta ni. Dan menjaga harta ni juga sebab tu Allah SWT menyuruh kita menunaikan zakat. Kalau nak membangkitkan ekonomi Islam ni, kena tengok zakat dia. Kalau tengok masyarakat negara itu maju tak maju, tengok zakat dia. Kalau zakat itu diagihkan ataupun orang yang tu membayar zakat dan diagihkan kepada orang yang betul, kalau kita tengok adakah orang miskin di negara itu? Susah nak jumpa orang yang miskin. Sebab apa? Sebab zakat itu disalurkan kepada tempat yang betul. Yang orang yang kaya ini juga menunaikan zakat. Sebab tu Islam mengajar kita dan menurunkan zakat ni apa? Untuk menjaga harta, dan sebagainya. Jadi justru fiqh Islam datang dalam keadaan merangkumi aspek tersebut dan menyusun semua keperluan manusia dengan hukum-hukumnya. Jadi dia tahu keperluan manusia ni apa, dia tahu kemaslahatan manusia ni apa. Jadi fiqh Islam ini turun untuk susun kehidupan kita ini, untuk memandu kita ke arah kebaikan. Untuk memandu kita ke arah kebaikan dan melengkapi semua keperluan manusia dengan hukum-hukumnya. Kalau kita tengok kenapa Malaysia mengamalkan Roblox ataupun saman orang yang tak pakai mask, ataupun saman orang yang tak ada lesen dan sebagainya, untuk menjaga maslahat. Kalau tak ada lesen, orang tu tak tahu memandu pula tu, apa akan jadi kat jalan raya? Lagi berterabur, lagi banyak aksiden. Sebab dia diwujudkan saman ke atas orang yang tak ada lesen. Macam tu juga dengan undang-undang Islam ni. Kenapa diwujudkan undang-undang Islam itu? Adalah untuk melengkapi kelengkapan manusia ni, untuk menghilangkan kemudaratan. Jadi sebab itulah diturunkan Islam ini menurunkan pelbagai aspek. Dia mengajar kita berbagai bab untuk panduan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika diperhatikan kitab-kitab fiqh yang mengandungi hukum-hukum syarak yang bersandarkan kepada kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW, ijma' ulama' dan ijtihad mereka. Jadi kalau kita tengok kitab-kitab fiqh ni tuan-tuan, ulama' mazhab Syafi'i ataupun mazhab Imam Hanafi, Maliki, Hanbali dan sebagainya, dia ini bukannya membuat hukum dengan sendirinya. Dia tak buat hukum dengan kepala otak dia sendiri, bukan. Dia tak ikut kepada dia sendiri. Bahkan dia mestilah meneliti sumber-sumber dia. Sumber dia tu adalah daripada kitab Allah, iaitu Al-Quran, daripada hadis Nabi Muhammad SAW, daripada ijma' sahabat, ijma' ulama, dan juga kias. Kias ni apa? Nanti kita akan belajar. Apakah itu Al-Quran, apakah itu As-Sunnah, apakah itu ijma' dan kias, nanti kita akan belajar. Ini adalah sumber-sumber hukum yang diambil oleh ulama' kita. Ulama' Imam Syafi'i ni,
untuk membuat satu dasar hukum dengan menggunakan ijtihad dia berdasarkan Al-Quran ni. Contohnya Al-Quran ini adalah ikan. Dia menangkap ikan. Contohnya pemancing ikan, dia nak goreng ikan. Ikan ini adalah bahan mentah. Ikan ni adalah bahan mentah. Selepas diproses dan sebagainya, dia jadi kepul ekor. Dan itu juga dengan kaedah fiqh ni. Al-Quran contohnya dia adalah bahan mentah ataupun bahan yang asli lah. Bahan yang asli yang belum diolah lagi, belum diproses lagi. Yang memproses itu adalah ulama. Ulama dia yang memproseskan hukum tersebut, maka terjadilah hukum tu. Contoh mana nak tahu hukum solat? Ada dalil dia. Apa hukum ni? Ada dalil dia. Jadi ulama dia merumuskan, dia mengambil ayat Al-Quran itu dan dijadikan hukum. Sebab itu ulama ini bukannya sekadar dia nak sekadar nak tengok dengan berfikir sendiri, bahkan ada sumber dia, ada sumber hukum dia. Jadi kita akan dapati hukum-hukum tersebut terbahagi kepada 7 bahagian, dan daripadanya dibentuk peraturan umum bagi menjamin kehidupan manusia secara individu ataupun bermasyarakat. Jadi kalau kita tengok dalam kitab fiqh ini, dia ikutkan ulama dulu membahagikan kepada 4, iaitu fiqh ibadah, fiqh munakahat, fiqh muamalat dan fiqh jinayat. Tetapi sekarang ni dia lebih luas. Lebih luas, ulama telah mengkaji pelbagai. Kalau kita tengok dia ada 7 bahagian. Jadi kalau kita tengok fiqh Islam ini bukan sekadar kita nak hidup di akhirat sahaja, bukan untuk pahala di akhirat saja. Sedangkan kita ini hidup di dunia, maka kita perlu meneruskan kehidupan kita di dunia ni. Sebab itu bukannya sekadar hablum minallah sahaja, tetapi hablum minan nas. Islam ada ajar cara nak beradab dengan jiran, cara nak beradab dengan guru, cara nak beradab anak kepada ayah, ayah kepada anak. Islam ada ajar semua tu. Fiqh Islam ada mengajar semua tu. Sebab tu kalau kita tengok agama lain, susah kita nak jumpa. Susah nak jumpa yang sedetail-detail macam agama Islam ni. Macam agama Kristian, ada ke ajar bab sedetail-detail ni? Sedangkan ada sahabat Nabi Muhammad SAW, dia berkata apa? Dia kata Allamana Rasulullah SAW kullu syai'in hatta al-khirat. Maksudnya Rasul Salman berkata, sahabat itu bernama Salman, dia berkata bahawa Rasulullah SAW ini telah mengajar kami semua perkara, sehingga bab membuang air besar pun Nabi ajar. Contohnya nak masuk tandas guna kaki kiri, masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan, baca doa masuk tandas, baca doa keluar tandas, macam mana nak cara nak beristinja, cara nak berqada hajat, semuanya Nabi ajar. Jadi kalau kita tengok Islam ni ajar sedetail-detail aspek, daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Islam ada ajar perkara tersebut. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW ini adalah uswatun hasanah, qudwatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah SAW uswatun hasanah. Kami menciptakan Rasulullah SAW ini sebagai ikutan yang baik, sebagai petunjuk yang baik. Sebab itu Rasulullah SAW dia mengajar semua perkara. Dan kalau kita tengok para sahabat Nabi Muhammad SAW ini juga mempraktikkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Rasulullah suruh buat ni, dia terus buat. Contohnya suruh sembahyang, para sahabat dia sembahyang, dia tanpa membantah, dia terus sembahyang. Oleh sebab itu para sahabat ini digelar sebagai ruhbanun fil lail wa fursanun fin nahar, iaitu abid di waktu malam dan juga pejuang di waktu siang, ataupun bekerja di waktu siang.
Jadi kalau kita tengok para sahabat ini, waktu malam dia penuh dengan membaca Al-Quran. Sepertiga malam dia sibuk solat sunat, solat tahajud, solat apa lagi, semuanya dia buat. Semuanya dia buat. Jadi waktu siangnya pula dia sibuk bekerja. Para sahabat ini juga bekerja, bukan sekadar duduk masjid saja, bahkan pergi berjuang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu para sahabat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita macam mana tuan-tuan? Kalau seharian kita ni sibuk bekerja, malam misi kita lolap, betul tak? Tak ada masa nak solat, tahajud dan sebagainya. Jadi berbeza dengan para sahabat ni. Para sahabat ini betul-betul mempraktikkan kehidupan Nabi Muhammad SAW ni. Itu beza dengan kita. Kita ni pemalas, malam tidur macam tu. Nak datang masjid pun payah. Jadi berbeza dengan kita. Jadi kalau kita tengok ada 7 bahagian. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan hukum ibadat. Hukum ibadat ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti berwudu, solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam telah mengajarkan kita bagaimana nak berwudu, macam mana nak solat melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW, ajar macam mana nak zakat, haji dan sebagainya. Dan Nabi Muhammad SAW juga ada hadis yang mengatakan bunya Islam ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjul bait, wa shaumi Ramadan. Maksudnya Islam ini terdiri daripada 5 perkara, iaitu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendirikan solat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah menunaikan haji. Dan kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Islam dibina atas 5 perkara. Jadi oleh sebab itulah Islam amat menitik beratkan berkenaan dengan bab ibadah ni. Kerana apa? Kerana nak menjaga agama dalam diri kita. Kerana apa? Kerana nak memupuk perpaduan. Contohnya solat. Kalau kita solat berjemaah, akan memupukkan semangat perpaduan. Contoh kita saling berjumpa, kita saling bertaaruf dan sebagainya. Jadi itu solat. Menunaikan zakat, menolong orang yang susah. Kalau kita yang kaya ini, yang tamak kepada harta ini, jadi Allah SWT menurunkan ayat supaya kita menunaikan zakat. Agar apa? Agar disalurkan kepada orang yang susah. Maknanya jangan kembali balik kepada manusia, kepada orang lain. Dan menunaikan haji, berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Jadi Islam amat menitikkan berkenaan bab hukum ibadat. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Dan solat juga adalah mencegah diri kita dari perbuatan fahsya wal munkar. Inna solata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kita daripada perkara fahsya wal munkar dan munkar. Oleh sebab itu, ibadat ini apabila kita jaga betul-betul, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mendidik diri kita, akan membersihkan hati kita, dan seterusnya akan memudahkan kita melakukan kebaikan. Sebab tu kena belajar, kena tahu solat ni macam mana, dan tahu solat tu macam mana kita beribadah pula, kita mengamalkan solat, kita menunaikan zakat. Contohnya kat rumah banyak emas, banyak harta. Jadi oleh sebab itu kena keluarkan zakat. Ada yang jenis ketekut ni, tak nak keluarkan zakat. Oleh sebab itu Islam suruh menunaikan zakat. Bila dah buat perkara-perkara ini, maka hidup kita akan bahagia. Kita bahagia, orang lain pun akan bahagia. Itu berkenaan dengan hukum ibadat. Yang kedua adalah hukum kekeluargaan, ataupun dalam bahasa Arab dia ahwal syahsiyah. Maksudnya bahagian yang kedua adalah hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan ini ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan, seperti perkahwinan,
penceraian, keturunan, penyusuan nafkah, pembahagian harta dan lain-lain. Ini termasuk dalam bab fiqh munakahat. Fiqh munakahat nanti insya-Allah kita akan belajar berikut buku hijau tu di dalam bab 4 nanti. Dia ada jilid 4. Itu jilid pertama. Kita kena habiskan hukum ibadat ni dulu, kemudian kita akan pergi pula kepada fiqh munakahat. Jadi Islam amat menganjurkan perkahwinan ini kerana apa? Inilah satu-satunya cara untuk menghalalkan hubungan. Kalau selain perkahwinan itu adalah semuanya haram untuk menghalalkan hubungan tersebut. Oleh sebab itu kita berbeza dengan orang barat ni. Orang barat cara kahwin dia lain. Dia tak ada akad nikah sebagainya. Dia main kahwin je. Tapi kalau orang Islam ni ada menurunkan, Allah SWT menurunkan perkahwinan ini. Contohnya Allah SWT memerintahkan di dalam surah Ar-Rum ayat 21, iaitu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda Allah ialah menciptakan di antara kamu isteri-isteri untuk menenangkan kamu dan menjadikan kamu di antara kamu mawaddatan wa rahmah, iaitu bersifat kasih sayang. Jadi Islam mengajarkan kita untuk mewujudkan perkahwinan ini kerana apa? Kerana Islam amat menitik beratkan hubungan nasab, iaitu tujuan nasab kita, maqasid syariah kita iaitu menjaga nasab, menjaga keturunan. Kalau tiadanya perkahwinan ini, maka banyak berlakunya penzinaan dan berlakunya anak tidak sah taraf. Sebab itu diwujudkan perkahwinan ni, sebab nak menjaga keturunan. Maka bila dia lahirnya ada pada status yang halal, maka dia akan tahu siapa bapa dia. Tapi kalau dia ada anak luar nikah, anak itu akan rasa lain, maka dia tak kenal bapa dia. Sebab itu Islam amat menjaga nasab keturunan ni. Sebab itulah diwujudkan perkahwinan ni. Dan diwujudkan juga penceraian ini. Contohnya dah tidak ada haluan dan tidak sehaluan dan tidak ada persefahaman, Islam membolehkan perceraian ini. Islam membolehkan perceraian ini, tetapi itu adalah jalan yang terakhir. Banyak lagi cara untuk mengekalkan perkahwinan tersebut, tapi kalau dah tak ada persefahaman langsung, barulah boleh bercerai. Jadi itu adalah berkenaan dengan hukum kekeluargaan. Nanti kita akan belajar. Yang ketiga adalah berkenaan dengan hukum muamalat, iaitu hukum bermuamalah dengan orang, berhubung dengan orang. Hukum muamalat ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama mereka, iaitu hablum minan nas lah, seperti jual beli. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan gadaian pun boleh, dia pajak rahmu dan sebagainya, sewaan, pendawaan dan keterangan-keterangan penghakiman dan lain-lain. Ini hukum muamalat. Kalau kita tengok dalam mahkamah, macam mana hakim jatuhkan hukum, dia bukan jatuh hukum sesuka hati. Dia mestilah berlandaskan kepada Islam juga. Kepada Islam juga. Itu berkenaan dengan hukum muamalat, bahagian yang ketiga. Bahagian yang keempat adalah hukum kewajipan pemerintahan ataupun siasah syariah, iaitu ahkam was-sultaniyah. Hukum pemerintahan ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah. Maknanya Islam juga ada mengajarkan berkenaan macam mana cara nak memerintah ni. Macam mana cara nak memerintah ini? Contohnya di dalam surah An-Nisa, dalam Quran ayat 58, iaitu innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul bil adli. Maksudnya sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada ahlinya. Contohnya kita nak bangkang, kenapa kerajaan nak
solat jarak-jarak. Kenapa nak solat jarak-jarak? Kan sebelum ni kita solat rapat-rapat ke? Jadi kita tak boleh mempertikaikan arahan mufti dan sebagainya. Kerana apa? Kerana Allah SWT menyuruh kita menyerahkan amanah kita kepada ahlinya. Mana biarlah ahli dia tu membuat keputusan, iaitu pihak kerajaan lah yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Maka dekat sini pemerintah ini Allah SWT telah memberitahu kepada kita bahawa pemerintah ini apabila nak buat satu hukum ataupun nak mengadili antara dua orang, maka hendaklah berhukum dengan secara adil, iaitu tidak ada berat sebelah, dan juga untuk menjaga maslahat. Contohnya ada isu terbaru iaitu COVID sekarang ni. Macam mana pihak kerajaan ini untuk menetapkan sesuatu undang-undang ataupun peraturan-peraturan kepada kita untuk mengikutinya. Jadi apabila pemerintah itu telah menetapkan SOP dan sebagainya, jadi kita kena ikut. Kita kena serah kepada ahli dia. Kita serah kepada ahli pihak kerajaan, jadi kita ikut. Jadi kalau kita apa jadi, kita dah terlepas, dosa kita dah ditanggung oleh kerajaan. Itu penting. Sebab itu kita kena mengikuti arahan pemerintah ni. Dan Nabi Muhammad SAW juga berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya setiap antara kamu adalah ketua ataupun pemerintah, dan setiap daripada kamu bertanggungjawab ke atas rakyat ni. Jadi amaran kepada pemerintah ni, apabila dah buat satu hukum, dia kena bertanggungjawab ke atas apa yang dia buat tu. Dia kena bertanggungjawab. Menegakkan keadilan, membasmi kezaliman dan melaksanakan undang-undang, SOP dan sebagainya. Jadi pemerintah ini bertanggungjawab untuk membuat dasar undang-undang. Untuk apa? Untuk menjaga maslahat kita. Jadi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah ini tidak boleh mestilah mengikut Islam. Tidak boleh tidak mesti mengikut Islam. Jadi pemerintah ni tahulah macam mana, ada dalil dia kenapa boleh solat jarak, kenapa tidak boleh bersalaman dan sebagainya, adalah dalil dia. Jadi kita sebagai orang awam ini, kita sekadar mengikut saja. Ikut saja. Begitu juga hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajipan rakyat supaya mentaati pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat dan lain-lain lagi. Selagi pemerintah itu tidak menyuruh kita perkara maksiat, selagi itulah kita wajib patuhi. Walaupun pemerintah itu menyuruh perkara yang harus, sekalipun kita kena wajib ikut. Kerana dalam Quran ada menyebut, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan juga mengikuti ulil amri, iaitu pemerintah kamu. Jadi kita ikut, wahai orang-orang yang beriman. Kita lah orang yang beriman tu. Jadi kita sebagai rakyat, orang awam, tidak perlu pertikaikan. Kalau kerajaan suruh buat tu, kita buat je. Apa hal kerajaan yang tanggung. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, iaitu bertanggungjawab ke atas rakyat itu. Jadi Islam juga ada mengajarkan berkenaan dengan hukum pemerintahan dan siasat syariah. Itu yang keempat. Yang kelima berkenaan dengan kanun kesesaan, iaitu kanun al-uqubat. Kanun kesesaan ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum yang dikenakan terhadap penjenayah. Untuk apa? Untuk memelihara keamanan dan peraturan, seperti hukuman kepada pembunuh, pencuri, peminum arak dan seumpamanya. Jadi Islam ada mengajarkan berkenaan dengan kanun kesesaan untuk mencegah kemudaratan dan menjaga keamanan. Tapi kalau dekat Malaysia ni tidak mengamalkan, jadi apa kita berserah kepada Allah SWT. Kerana apa? Pemerintah yang melaksanakan undang-undang ini, dia yang akan bertanggungjawab ke atas apa yang dilakukan. Jadi itu yang kelima.
Yang keenam adalah hukum hubungan antarabangsa. Contohnya diplomatik, hubungan diplomatik. Hukum hubungan antarabangsa ialah hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain dari segi peperangan, perdamaian dan lain-lain. Jadi kalau kita tengok Rasulullah SAW ketika zaman pemerintahannya, Rasulullah ini adalah Perdana Menteri di Madinah. Dia adalah ketua pemimpin di Madinah. Macam mana dia mentadbir ataupun dia nak menjaga hubungan dengan negara yang lain walaupun negara itu bukannya negara Islam. Contohnya negara itu adalah negara bukan Islam. Jadi Rasulullah SAW macam mana cara dia nak merapatkan hubungan diplomatik ini? Jadi Rasulullah SAW menghantar utusan melalui wakilnya untuk menghantar kepada raja ataupun penduduk setempat tersebut, negara tersebut untuk masuk ke dalam Islam. Jadi contohnya Nabi Muhammad SAW mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain ataupun kabilah-kabilah luar Madinah ini bertujuan untuk menyebarluaskan dakwah Islamiah ni dan memberikan kestabilan kerajaan. Untuk memelihara kestabilan kerajaan ini dengan cara menghantar beberapa utusan kepada raja-raja dan pemerintah di luar negara ini. Contohnya Rasulullah SAW mengantar mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah di negeri Yaman. Dan kedua menghantar Khalid bin Al-Walid kepada negeri Najran. Yang ketiga adalah menghantar utusan Amru bin Umayyah kepada Raja Habsyah, iaitu Raja Najasyi. Jadi Rasulullah SAW nak merapatkan hubungan diplomatik di antara negara lain. Rasulullah SAW menghantar utusan ni untuk menyebarkan dakwah Islamiah ini dan juga untuk memelihara kestabilan kota Madinah ketika itu. Jadi kalau kita tengok kat Malaysia ni, dia mengadakan hubungan diplomatik dengan siapa? Dengan negara Jepun contohnya, dengan negara China dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara yang dibolehkan. Bukannya asal hubungan diplomatik dengan negara China saja kita boikot. Tak. Islam pada zaman dahulu pun telah membenarkan hubungan diplomatik di antara negara Islam dan bukannya negara Islam. Jadi dan untuk mengambil keberkatan, jadi kita mengajak dia memasuki Islam. Sebab tu Islam juga mengajar berkenaan dengan hubungan antarabangsa ni, perdamaian dan sebagainya. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah berkenaan dengan bab adab dan akhlak. Adab dan akhlak ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak, maruah, budi pekerti yang baik dan buruk serta lain-lain lagi. Jadi Islam juga mengajar kepada kita bab berkenaan dengan adab. Macam mana adab dengan jiran, adab macam mana dengan keluarga, adab macam mana dengan adab cara nak menjual dan sebagainya. Contohnya ada adab yang Rasulullah SAW mengajar kepada Abu Zar. Abu Zar dia berkata, "Wahai Abu Zar, kalau kamu masak lauk apa-apa pun, kamu bagilah kepada jiran tetangga kamu, walaupun benda tu simple, macam kuah." Jadi kalau kita ada jiran, adab jiran ni, kalau kita masak apa-apa sekalipun, kita kena bagi kat jiran sebelah. Kita kena bagi dekat jiran sebelah, kita bertegur dia, jangan kita sombong. Ada yang kucing masuk dalam kawasan kita pun, kucing jiran dalam kawasan kita pun kita bunuh. Ada dalam berita tu kan, berita dia bunuh kucing. Jadi ini bukanlah satu adab yang dianjurkan oleh Islam. Islam tak ajar begitu. Islam mengajar supaya kita merapatkan hubungan di antara manusia juga, bukannya dengan hubungan semata-mata kepada Allah. Hablum minallah dan wa hablum minan nas. Demikianlah fiqh Islam merangkumi segala hukum yang berkaitan dengan keperluan manusia dan semua kemudahan hidup individu dan masyarakat. Jadi fiqh Islam ni merangkumi segala aspek. Kalau kita tengok 7 bahagian ni, ada tak yang selain tu? Tak ada. Semuanya merangkumi ke 7 bahagian. Daripada bab pemerintah sampailah bab sekecil-kecil perkara seperti bab taharah, bab berwudu dan sebagainya.
Islam mengajar semua perkara. Oleh sebab itulah kita kena ikut ajaran agama ni betul-betul supaya mendatangkan kemaslahatan, ketenteraman, keamanan kepada diri kita dan juga kepada orang sekeliling kita dan juga masyarakat setempat maupun negara dan satu dunia. Jadi faham tuan-tuan. Jadi cukup sekadar ini sahaja pada perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membincangkan pula berkenaan pertimbangan fiqh Islam mengelak kesulitan. Jadi cukup sekadar ini sahaja. Jadi sebelum itu saya buka soalan kepada tuan-tuan dan puan kalau ada sebarang pertanyaan. Tak ada. Semua faham dah ya? Semua faham. Jadi kita kena tahu yang Islam ini adalah komplit. Kita tak perlu nak ikut agama barat ni sangat. Kerana apa? Kerana ada hadis Nabi Muhammad SAW kata, kamu akan mengikut orang Nasrani dan Yahudi ini sikit demi sedikit. Kalau orang Yahudi itu masuk lubang cacing, kamu pun akan masuk dalam lubang cacing. Jadi kita tak perlu ikut sangat agama lain ni. Agama Islam ni telah lengkap. Islam juga ada mengajar kita berpakaian dan sebagainya. Jadi kita kena ikut sahaja. Jadi kita kena berpesan kepada anak-anak kita, kepada saudara mara kita, adik-beradik kita untuk mengamalkan agama Islam yang sebenar. Bukannya agama Islam, agama yang lain. Bukannya agama yang lain, agama barat dan sebagainya. Jadi cukup sekadar ini sahaja. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang dari Allah SWT. Saya mohon maaf ada terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah wa surah.